جناتنا العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Malam ni kita sambung ayat 74. Pengajaran kita dah bagi semua yang kisah Al-Baqarah daripada ayat 67 sampai ayat 73. Jadi pengajaran yang paling besar daripada kisah Al-Baqarah ialah bila manusia kenal Allah dan rasa kebesaran Allah, maka dia akan tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah dalam apa keadaan sekalipun, walaupun risikonya mati. Sebaliknya, bila seseorang itu tidak kenal Allah dan tak rasa pun kebesaran Allah, maka dia akan buat apa saja maksiat, walaupun dosa itu dosa besar dan walaupun secara terbuka. Sebab itulah untuk mewujudkan, untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang sentiasa mematuhi perintah Allah, yang pertama adalah dibentuk akidah. Akidah kenal Allah, mentauhidkan Allah, cinta Allah dan patuh. Tapi sebaliknya, kalau dibentuk di peringkat awal ialah mengenali perintah Allah, solat, puasa tanpa mengenali Allah yang nak disembah, maka perintah Allah itu akan diabaikan, akan ditinggal dengan mudah. Kalau dilakukan pun tidak dalam keadaan yang berkesan. Sebab tu kita tengok ramai orang yang pertama tak solat, yang kedua yang solat tapi tak solat juga, iaitu yang solatnya tidak memberi apa-apa kesan, solatnya tidak dapat mencegahnya daripada kemungkaran. Ini yang Allah kata fawailun lil musallin. Semua tu punca ialah tidak kenal Allah, tidak rasa kebesaran Allah. Okey, ayat hari ini Allah nak cerita kesimpulan setelah berlaku berapa peristiwa tu. Tanda-tanda kebesaran Allah, nikmat Allah kepada Bani Israel begitu banyak. Antaranya ialah Allah selamatkan Bani Israel daripada Fir'aun dengan melalui satu mukjizat yang besar depan mata mereka, iaitu laut terbelah, kan? Tapi itu masih tidak menginsafkan mereka. Mereka nampak orang sembah berhala, mereka minta kepada Musa untuk sembah berhala. Kemudian yang kedua, apa dia yang kedua? Mereka mengingkari perintah Allah untuk masuk ke Baitul Maqdis, kan? Lalu Allah sesatkan mereka merayau-rayau selama 40 tahun. Kemudian Allah tunjuk lagi kebesarannya, iaitu dengan
menurunkan manna dan salwa. Itu adalah sebagai rahmat Allah kepada Bani Israel, supaya dengan kebesaran Allah itu mereka akhirnya rasa kebesaran Allah dan tunduk. Tapi mereka tetap tidak berubah. Bahkan mereka rasa boring dengan makanan yang teristimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah tunjuk lagi bukti kebesarannya, iaitu apa dia? Mereka dahaga di kawasan yang panas selama 40 tahun, maka Allah bagi air dengan cara menunjukkan kebesarannya, iaitu dengan air terpancut daripada batu. Itu pun masih tidak mengisahkan mereka. Kemudian kisah Ashabus Sabt, kisah Allah mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Itu pun mukjizat, sebab manusia tak mampu untuk mengangkat gunung. Kalau manusia nak rontokkan gunung mungkin dia ambil masa berpuluh tahun ataupun beratus tahun. Tapi Allah mengangkat gunung di atas kepala Bani Israel sekejap saja, kun fayakun, sebagai bukti kebesaran Allah. Dan mereka insaf sekejap, mereka beriman. Lepas tu mereka balik seperti asal. Kemudian juga mereka minta untuk melihat Allah kan, dan Allah matikan mereka dengan petir. Kemudian Allah rahmat kepada mereka, Allah hidupkan kembali supaya mereka bersyukur, pun tidak menyedarkan mereka. Lepas tu kisah Ashabus Sabti, mereka melanggar perintah Allah yang melarang mereka menangkap ikan hari Sabtu. Mereka langgar, kemudian Allah hukum mereka menjadi kera dan babi. Okey, dan berapa banyak peristiwa pengajaran yang berlaku pada mereka dan bukti-bukti kebesaran Allah berlaku pada Bani Israel. Adakah semua peristiwa itu melembutkan hati mereka? Ayat hari ini. Ayat hari ini menjawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa, kemudian, qasat apa dia? Keras. Apa yang keras ni? Qulubukum, hati-hati kamu. Min ba'di zalik, dari selepas itu. Selepas apa ni? Yang terakhir iaitu sebahagian mereka dijadikan kera dan babi. Yang Bani Israel di zaman itu masih tak berubah, termasuklah Bani Israel Yahudi di zaman Nabi pun tak ambil pengajaran. Maka Allah kata hati kamu selepas itu keras. Apa makna keras? Keras ni ialah sesuatu yang tak boleh ditembusi oleh apa-apa. Maksudnya hidayat tak akan masuk lagi dalam hati mereka. Itu makna keras. Jadi hati yang keras kita tak faham, sebab hati kita tak nampak kan. Dan kalau kita operate badan kita, keluarkan jantung tu keras ke lembut? Lembut kan? Tapi Allah kata keras. Jadi macam mana kita nak faham benda tu lembut, Allah kata keras? Tengok bahasa Al-Quran. Sebab benda tu lembut, tapi Allah kata keras. Allah nak kita faham, Allah buat contoh. Keras macam mana? Fahiya, maka ia kal hijarah, seperti batu. Ini antara gaya bahasa Al-Quran. Benda yang tak nampak, Allah nak suruh kita faham, Allah buat contoh dengan benda yang nampak. Batu nampak tak? Nampak. Jadi batu keras, boleh tak masukkan air ke dalam batu? Tak boleh kan? Jadi Allah nak gambarkan kalau hati keras, hidayat tak akan masuk. Hidayat tak akan masuk.
khatamallahu ala, Allah dah khatam, tutup hati-hati mereka. Au asyaddu qaswah. Au ni jangan terjemah atau. Atau dalam bahasa Melayu apa makna dia? Dia macam ragu-ragu kan? Sama ada hitam ataupun kan? Itu bahasa apa tu? Jadi kalau kita terjemah atau, salah. Sebab tak mungkin Allah ragu-ragu. Faham? Jadi au di sini makna paling tepat ialah bal, bahkan. Bahkan. Maka hatinya keras seperti apa? Seperti batu, bahkan lebih keras. Lebih keras daripada batu. Maknanya hati manusia bila keras, batu lebih baik. Macam mana lebih baik tu? Macam mana batu lebih baik? Kalau letak batu sebelah dengan kita sebelah, mana yang bernilai? Tapi Allah kata batu lebih, hati manusia lebih keras daripada batu. Okey. Allah buat contoh. Hati manusia lebih keras daripada batu. Makna batu lebih okey lah. Apa contoh? Wa inna, dan sesungguhnya, minal hijarah, dari batu itu, lama pasti. Lam tu dia panggil harfut taukid, huruf taukid. Sesungguhnya ada sebahagian batu pasti apa yang yatafajjar, memancarkan terpancar, minhu, darinya, al-anhar, sungai-sungai. Okey. Jadi apa bukti hati manusia lebih keras daripada batu? Buktinya ialah ada yang batu, daripada batu terpancar sungai. Pernah tengok tak? Mana sungai keluar daripada batu? Tak, mata air bukan sungai. Dan nama lagi mata air. Beza tak mata air dengan sungai? Beza kan? Mata air coming soon. Wa inna minha, dan sesungguhnya darinya, dari batu itu, lama pasti yashaqqaqu, apa dia? Pasti ia terbelah, fayakhruju, lalu keluar darinya air. Ni air apa pula ni? Mata air. Apa beza? Yang tu sungai, yang ni mata air. Tak, ini dia kata keluar daripada batu. Allah nak cerita pasal batu ni. Kalau air keluar daripada bumi, tak pelik sangat lah. Sebab bumi tak sekerah batu. Mana yang lebih pelik? Air keluar daripada bumi ke ataupun air keluar daripada batu? Daripada batu lah. Sebab batu biasa keras dan biasa tak keluar air kan. Kalau keluar daripada bumi, satu benda yang biasa. Okey. Jadi apa beza? Satu, batu terpancar daripadanya sungai. Yang kedua, batu pecah keluar daripadanya mata air. Apa beza antara dua tu? Ya? Mata air daripada tanah. Tapi Allah kata daripada batu. Tak ada, dua-dua daripada batu. Sekarang Allah nak cerita batu ni lebih baik pada hati manusia yang keras. Cuma nak beza antara air dengan sungai. Apa beza? Dia sekali tengok macam sama kan?
Tak sama. Okey, bila daripada batu tu keluar sungai, siapa yang dapat manfaat daripada sungai tu? Satu, manusia. Yang kedua, binatang. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Kan? Tapi kalau mata air, manfaat dia terbatas. Allah nak bagi apa ni? Sekeras-keras batu, banyak yang dapat manfaat daripadanya bila dia sungai. Dan paling-paling kurang pun, batu ada manfaat kalau bukan sungai sekalipun. Mata air, kita boleh minum. Mungkin tak boleh siram pokok-pokok sebab dia mata air kan. Mungkin tak boleh bagi minum tumbuhan, tapi paling kurang kita boleh minum. Ada faedah tak? Jadi hati manusia bila keras, siapa yang dapat faedah daripadanya? Tak ada. Kena penampar, kena tengking kan? Kena penjara, kena tangkap, kena bunuh. Tak ada siapa akan dapat manfaat. Ini maksud Allah kata, hati manusia keras sama seperti batu ataupun lebih keras daripada batu. Ataupun wa inna, dan sesungguhnya minha, dari batu juga ada lama. Pasti yahbitu, pasti ia jatuh, min khasyatillah, dari bukan dari, kerana khasyatillah, takut pada Allah. Jenis batu yang ketiga yang menunjukkan ia lebih baik daripada hati manusia yang keras. Apa dia? Ada batu tu terjatuh kerana takut pada Allah. Contoh. Ada contoh tak? Ada ulama mengatakan contohnya ialah sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian. Kalau kami turun Al-Quran ke atas gunung, kan? Gunung tu akan pecah. Pecah dengan jatuh, makna dia lebih kurang. Pecah sebab apa? Takut pada Allah. Jatuh sebab apa? Takut pada Allah. Tapi manusia berapa kali baca Quran takut pada Allah, pingsan? Ada? Tak ada. Sayyidina Umar, bila dia baca Quran tentang azab neraka dalam Al-Quran, dia jatuh sakit. Inna azaba rabbika lawaqi'. Maksudnya sesungguhnya azab Tuhan engkau pasti berlaku. Maka dia sakit. Sehingga orang pergi ziarahnya di rumahnya. Sebab apa? Sebab sakit. Kenapa sakit? Takut pada Allah. Dari mana dia takut tu? Bila dia baca Al-Quran. Ada tak? Cuba kita pergi buat survey ke hospital. Tanya semua pesakit. Ada tak salah seorang tu sakit sebab baca Quran? Ada ke? Oh, tak ada. Macam pernah survey lah. Kau beritahu pengalaman ni. Ya? Tentang Pamir tu ada minhu, ada minha. Kenapa ada muzakkar, ada muannas tu menggantikan apa tu sebenarnya? Mana ni? Oh. Cuba cek ayat Quran. Memang betul, tapi saya yang saya yang tak faham. Oh. Minhu ada yang minha. Oh ni minhu. Kan? Yatafajjaru minhu. Yang ni minha. Yang ni minhu. Yang ni minha. Saya tak pasti tu. Sebab kalau sepatutnya kalau minha jelaslah dia balik pada al-hijarah. Al-hijarah ni muannas kan? Jelas. Tapi minhu tu okey. Saya dah nampak dah. Minhu ni dia balik pada ma masdariyah. Yang ni ha ni dia tak ada ma kan? Ha ni balik pada al-hijarah.
Yang ni pun hu ni balik pada lama. Balik pada ma. Jadi semua yang hu muzakkar ni balik pada ma. Dan ha ni muannas balik pada hijarah. Okey? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pernah satu ketika Nabi duduk di atas Bukit Uhud. Nabi, Abu Bakar, Umar dan Osman. Tiba-tiba Bukit Uhud tu bergoyang, bergegar. Ni antara sebab contohlah batu, termasuklah gunung, takut kepada Allah sampai dia bergegar. Maka Nabi kata, uskut, diam, wahai Bukit Uhud. Kenapa? Sebab di atas kamu ni ada dua orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan Bukit Uhud pun diam. Dan juga pernah ada satu tempat Nabi baca khutbah masa di Masjid Nabawi. Lepas tu Nabi tinggal, dibuat mimbar yang baru. Bila Nabi pergi ke mimbar yang baru, tempat lama tu menangis terisak-risak. Nabi dengar hadis sahih. Dan Nabi pujuk, dia macam batang kurma lah. Nabi pujuk dia macam Nabi pujuk anak kecil. Ini menunjukkan makhluk Allah yang tak bernyawa ada perasaan. Ada perasaan. Dan ingat tak kisah Nabi Musa? Bila dia minta kepada Allah nak melihat Allah. Apa berlaku? Tak, Allah kata, lan tarani, kamu tak akan dapat melihat aku. Tapi kamu tengok pada gunung. Kalau gunung tu tak berubah apa-apa, kamu nampak aku. Okey? Maka Nabi Musa pun tengok gunung. Apa berlaku pada gunung? Pecah. Pecah sebab apa? Khasyatillah. Kan? Dan saya pernah cerita tak? Ada seorang salafus salih. Nama dia Ali bin Fudail. Ali bin Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni memang terkenal lah dulu. Banyak dia buat dosa lah. Semua dosa, semua jenayah dia buat zaman Abbasiyah. Tapi akhirnya bila dengar surah Al-Hadid ayat 16, dia pun bertobat dan akhirnya dia belajar menjadi ulama besar. Jadi bila dia jadi imam, Ali ni anak dia. Pernah dengar cerita ni? Pernah kan? Jadi kalau Ali mendengar ayat tentang azab neraka, dia boleh menangis, dia boleh pingsan. Jadi bila bapa dia jadi imam, dia akan tengok ada tak anak dia Ali di belakang. Kalau ada, dia tak akan baca ayat pasal azab. Kenapa? Sebab anaknya Ali akan menangis dan mungkin mengganggu. Jadi satu masa, dia tengok macam Ali tak ada, dia pun baca ayat tentang azab neraka. Dan kebetulan Ali ada masa itu. Apa berlaku? Mula-mula dia menangis, lepas tu dia pingsan, lepas tu dia mati dalam solat. Sebab apa? Khasyatillah. Itu makna hati yang lembut. Okey, kita nak tengok hati kita ni hati yang mana? Hati ada 3 jenis. Jadi lepas ni kita cek muhasabah. Kita masuk kategori hati mana? Qalbun ada 3. 1, qalbun salim. Yang kedua, qalbun qasi ataupun qalbun mayyit. Yang ketiga, qalbun marid. Ini pembagian ulama berdasarkan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Okey, qalbun salim. Apa makna salim? Selamat daripada apa? Yang paling utama ialah tidak ada sedikit pun syirik kepada Allah. Syirik, riak, cinta dunia. Dia sentiasa beriman kepada Allah, sentiasa taat pada perintah Allah, sentiasa tinggal larangan Allah. Kalau dia cinta, apa-apa saja dia cinta kerana Allah. Cinta orang ke, cinta benda ke, semua kerana Allah. Kalau dia benci, semuanya dia benci kerana Allah, bukan kerana nafsu.
Ini dia panggil qalbun salim. Apa tanda-tanda qalbun salim? Ya? Allah sebut dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. Apa dia? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ini ciri-ciri, antara ciri-ciri qalbun salim. Allah kata apa? Allazina amanu. Cuba terjemah. Orang-orang yang beriman. Kemudian wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka tenang. Tenang, semua mendakwa tenang. Tapi Allah beritahu dia tenang dengan apa? Bizikrillah. Ramai orang tenang tapi bukan dengan zikrullah. Dia tenang dengan apa? Contoh. Dengan bila pergi tepi pantai tenang aja. Bukan qalbun salim. Bila dapat duit banyak dia tenang, bukan qalbun salim. Sebab Allah kata ala bizikrillah, hanya dengan zikir pada Allah hati itu akan menjadi tenang. Hanya dengan zikir. Kalau dia tenang dengan duit, bukan. Kalau tenang dengan anak isteri, bukan. Kalau tenang dengan kekayaan, bukan. Bukan qalbun salim. Boleh? Sebab tu Nabi kata apa? Hubbiba ilayya an-nisa wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Aku dijadikan cinta pada wanita, isterilah. Yang kedua, cinta kepada tib, wangian. Tetapi Allah jadikan qurratu aini fis salah. Aku cinta wanita tapi tak betul-betul menyejukkan hati. Aku cinta pada wangian tapi tak menyejukkan hati. Apa yang menyejukkan hati Nabi? Solat. Solat itu antara zikrullah. Jadi kita nak tahu hati kita tenang, hati kita qalbun salim, bila betul-betul kita rasa tenang. Masa makan? Masa dapat duit? Masa kahwin? Masa solat? Yang mana paling tenang? Paling seronok? Kalau boleh tak nak tinggal? Yang mana? Kita tanya Adam. Yang mana Adam paling tenang sekali? Adam kena tambah satu lagi. Main game. Masa solat. Masa makan. Masa bercuti. Yang mana lebih tenang? Bercakap benar Adam. Sebab bapa ada di belakang. Sebenarnya kita boleh tahu kita qalbun salim ataupun tak. Kalau solat tu rasa berat je, kalau zikir tu rasa macam nak habis cepat je kan. Kalau imam baca panjang tu rasa ya Allah, imam ni tersilap surah ke? Mana bukan qalbun salim. Nabi kata solat tu betul-betul qurratu ain, betul-betul menyejukkan hati. Okey? Dan qalbun salim juga makna apa? Cuba buka surah Az-Zumar ayat 22. Az-Zumar ayat 22. Allah kata apa? Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Kan? Okey, kita terjemah dulu. Afaman, cuba terjemah. Afaman, maka apakah orang yang syarahallah, Allah syaraha lapangkan, sadrahu apa dia?
saudara dada, tapi sebenar hatilah. Sebab hati itu di dada. Adakah orang yang Allah lapangkan hatinya lil Islam, untuk Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka orang ini berada di atas cahaya daripada Tuhannya. Apa makna? Allah lapangkan hatinya untuk Islam. Apa makna? Ya? Tak, Allah tak kata Allah bagi hidayah, Allah kata lapangkan. Bila kita rasa lapang, bila kita buat apa bila kita rasa lapang? Lepas buat tu, oh lega. Biasa apa dia tu? Apa dia? Tengok Allah kata lapang apa dia? Untuk Islam. Subhanallah. Maknanya bila dengar je perintah Allah, dia rasa lapang je untuk laksanakan. Dan bila dia laksanakan, rasa seronok je. Itu qalbun salim. Boleh? Ada tak tanda ni? Contoh kan. Real. Masa kelas tadabbur dengan masa makan nanti sekejap lagi, mana lebih lapang? Mana lebih happy? Tak apalah, Tuhan tahu apa dalam hati. Jadi sebab itulah tengok para sahabat kan, bila Allah kata arak tu haram kan, padahal arak tu adalah macam minuman air sejuk bagi mereka. Tapi bila turun ayat mengatakan haram, mereka terima dengan lapang ke dengan rasa berat je? Yang kat tangan pun dicampak. Itu Allah lapangkan hatinya. Bila Allah turun ayat tentang hijab, bagaimana wanita terima ayat tu? Dia tangguh tak? Kenapa dia tak tangguh? Sebab Allah lapangkan hati untuk terima apa saja hukum Allah. Boleh? Okey, banyak lagi ciri-ciri qalbun salim. Cukup 2. Kemudian yang kedua, jenis hati yang kedua, qalbun qasi. Inilah. Qasi, qasat, qasiyah sama. Ataupun lebih tepat, qalbun majid. Hati yang mati. Jadi, nombor 2 ni lawan nombor 1. Nombor 1, hati yang sejahtera ataupun hati yang hidup. Yang kedua, hati yang mati. Apa ciri-ciri hati yang mati? Dia tidak sembah Allah. Nak buat apa-apa, dia ikut nafsu je. Nak cakap, nak buat, semua berpandukan nafsu. Kalau dengar tazkirah ke apa, langsung tak masuk. Dan dia tak nak dengar pun. Mana itu hati mati. Biasa siapa ni? Orang kafir. Orang kafir kan? Allah kata apa kepada orang kafir? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lepas tu khatamallah. Orang kafir ni sama je, kamu bagi peringatan ataupun tak, sama je. Mereka tak beriman. Kenapa? Khatamallah. Allah dah tutup, matikan hati mereka. Okey. Yang ketiga, qalbun marid. Qalbun marid ni hati hidup tapi ada penyakit. Hidup tapi ada penyakit. Kadang-kadang bersemangat buat ibadat, kadang-kadang lemah. Bila datang penyakit tu, penyakit cinta dunia, dengki kan, maka dia jadi malas. Kadang-kadang dengan tazkirah dia semangat. Jadi hati yang sakit ni bergantung yang mana lebih kuat. Kalau kejahilan lebih kuat, dia akan lebih kepada nombor 2 ni. Kan? Biasanya hati yang ketiga ni, hati orang yang ada sifat munafik. Dia solat tapi cakap bohong. Itu hati marid. Dia solat tapi tak tepat janji. Dia dengar Quran tapi muzik pun dengar juga, bercampur. Ini dia panggil hati ada penyakit. Okey. Jelas ah? Okey, sekarang hati kita yang mana satu? Orang bagi 3 dia nak 4 pula. Ada 3 je.
Ha? Cukuplah 3 kan? Ha? Dia 3 je. Okey. Apa punca hati keras? Dia ciri-ciri hati keras kan? Banyak ulama sebut. Antaranya, amalan tu jadi berat. Nak solat berat, nak zikir berat, nak baca Quran berat, nak tadabbur lagi berat. Dan kalau dia dengar tazkirah ke, langsung tak rasa apa-apa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ataupun masuk telinga kanan, sebelum keluar telinga kiri, keluar balik telinga kanan. Tak sempat keluar telinga kiri. Ini jenis hati mati ataupun hati yang berpenyakit. Okey, apa punca hati keras? Nabi cuba buka surah Al-Ma'idah ayat 13. Surah Al-Ma'idah ayat 13. Allah kata apa? Fabima naqdihim apa dia? La'annahum. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Kemudian waja'alna qulubuhum qasiyah. Jadi Allah kata dengan sebab mereka, ini Yahudi ini, dengan sebab mereka membatalkan perjanjian, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Jadi punca pertama hati keras, dia langgar perintah Allah. Perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan manusia, dia langgar. Penyebab hati keras. Yang kedua, penyebab hati keras. Buka surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 16. Apa tu? Allah kata alam ya'ni lil ladzina na'amanu, belum sampai tak lagi hati orang beriman untuk apa? Untuk khusyuk. Allah cakap dengan siapa ni? Dalam ayat ni Allah cakap dengan siapa? Orang beriman lah. Jadi Allah nak tegur orang beriman. Apa masalah ni orang beriman? Siapa Allah nak tegur ni? Apa dia? Cuba baca terjemahan. Yelah, apa yang Allah nak tegur? Itu baca terjemahan. Apa yang Allah nak tegur? Kalau baca terjemahan, dia tak rasa ni, dia tak jadi qalbun salim. Dia qalbun marid. Allah nak tegur apa ni? Belum tiba lagi hati orang beriman nak khusyuk bila dengar Quran. Maknanya, ayat ni turun zaman sahabat. Jadi zaman sahabat, dah ada sahabat yang hatinya keras. Iaitu bila baca Quran, bila dengar peringatan, tak khusyuk, tak fokus. Sampai Allah tegur, bila lagi kamu nak khusyuk ni? Asyik dengar, fikiran melayang. Bila lagi nak fokus? Bila lagi nak khusyuk? Bila lagi nak menangis? Lepas tu, Allah larang, jangan jadi seperti, jangan wala takunu kallazina utul kitab. Jangan jadi seperti ahli kitab. Tengok, jangan jadi seperti ahli kitab yang diberi kitab. Ada kitab tak? Ada kitab, tapi akhirnya jadi apa? Fatala alaihimul amad. Tempoh jarak yang lama mereka tak dengar peringatan. Lepas tu kesannya apa? Faqasat qulubuhum, hati mereka jadi keras. Kitab ada tapi tak baca. Kitab ada tapi tak tadabbur. Kitab ada tapi tak ambil pengajaran. Kesannya Allah kata hati mereka akan keras. Jadi punca hati keras yang kedua, lama tak dengar tadabbur Al-Quran.
Sebab itulah ulama mengatakan perkara yang paling asas untuk lembutkan hati ataupun hidupkan hati, yang paling asas apa dia? Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Okey. Dia kata Malik bin Dinar, musibah ataupun uqubah. Uqubah balasan Allah yang paling dahsyat, yang paling besar. Apa dia? Musibah Allah kepada manusia. Ribut taufan, banjir besar, jadi kera babi. Banjir? Salah. Hati keras. Yalah, tak khusyuk solat tu kesan daripada hati keras. Jadi kata Malik bin Dinar, tidak ada balasan Allah kepada hambanya yang paling dahsyat melainkan hati menjadi keras. Dalilnya buka surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 22 juga tadi. Allah kata apa? Fawailun lil qasiyati qulubuhum. Apa dia? Min zikrillah kan? Min zikrillah. Lepas tu ulaika fi dalalin. Subhanallah. Allah kata fawailun. Biasa kita dengar fawailun ni untuk apa? Fawailun likulli humazati. Pencela pengumpat kan? Tapi di sini Allah kata apa? Celaka untuk siapa ni? Hati yang keras. Keras daripada apa? Min zikrillah. Tak nak berzikir pada Allah. Kalau berzikir pun tak rasa apa-apa. Fikiran melayang. Kemudian Allah kata, yang hati keras ni, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang ini dalil yang ulama kata musibah yang paling besar, azab yang paling besar Allah kepada manusia bukan tsunami, bukan banjir, bukan petir, tapi hati keras. Dan musibah hati keras ni ada di mana-mana tak? Ada. Waktu ada seorang pemuda yang selalu buat maksiat. Dia pergi tanya Syekh. Dia kata, Tuhan kata kalau melanggar perintah dia, Allah akan hukum, Allah akan turunkan balasan. Tapi saya sihat walafiat. Syekh ni kata, kamu ada baca Quran tak? Itulah hukuman Allah. Kalau kamu ada baca Quran, ada tak menangis ke apa? Tak ada, itulah hukuman Allah. Bila kamu solat khusyuk tak? Tak, itulah hukuman Allah. Mana lebih bahaya? Tsunami dengan hati keras? Kenapa? Tak, bahaya hati keras sebab tak perasan. Siapa perasan? Betul tak? Kita kata orang Aceh ni kena tsunami, ni orang Aceh jahat ni. Padahal dia selalu solat lambat. Kan? Solat lambat tu adalah ciri-ciri hati yang keras. Tak baca Quran, ciri-ciri hati yang keras. Baca Quran, tak pernah menangis, ciri-ciri hati yang keras. Okey? Kemudian kita sambung. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin. Apa dia? Lalai ataupun lupa. Amma, terhadap apa yang kamu lakukan. Okey, ayat hujung ni apa maksud dia? Apa message yang Allah nak beritahu? Setelah Allah beritahu hati Bani Israel keras, bakal lebih keras daripada batu. Tak ada siapa dapat manfaat daripada dia. Kan? Di hujung Allah kata, Allah tak pernah lupa apa yang kamu lakukan. Apa maksud dia? Makna apa tu? Allah nak, ini adalah amaran kepada ni yang hati keras. Jangan lupa
kamu nak seronok dengan dunia ke apakah, tapi jangan lupa Allah tak pernah lupa setiap perbuatan kamu. Itu ancaman. Dan bagi kita orang beriman, ayat ini sebagai peringatan dan juga sebagai motivasi. Bila Allah tak lupa, kalau kita orang beriman, apa patut kita buat? Bila Allah tak lupa, apa saja kita buat? Apa patut kita buat? Kita akan buat kebaikan sebanyak yang mungkin, walaupun sebesar-besar. Kenapa? Allah tak pernah lupa. Betul tak? Beza kita bekerja dengan orang. Kita bekerja dengan orang, bila kita akan betul-betul rajin. Yang kecil pun kita buat, bila? Tak, bila-bila tu. Bila bos tahu kan? Kalau bos tak tahu, kita buat tak? Jangankan besar, yang kecil pun kita tak buat. Sebab apa? Bila bos tak tahu, tak adalah balasan. Betul tak? Bos, saya ada buat kerja office kat rumah. Bos percaya tak? Jadi akhirnya kita tak buat. Betul kan? Tapi kalau dengan Tuhan, kita akan buat di mana-mana. Walaupun tak ada orang. Walaupun waktu gelap. Kenapa? Allah tak pernah lupa. Boleh? Dia punca kita malah nak buat kebaikan sebab apa? Kan? Kita banyak tak peluang untuk bersedekah walaupun duit tak ada. Banyak tak? Macam mana? Senyum kan? Dan setiap hari jumpa tak orang? Ada satu hari tak pernah jumpa orang? Bini tak jumpa, anak tak jumpa? Ada? Tak ada kan? Tapi adakah setiap kali kita jumpa, kita senyum, kita bagi salam? Ada? Payah ke? Pasal apa payah? Pasal apa payah? Apa dia? Sebab kita tak yakin Allah sedang melihat. Kalau bos kita kat depan kan, dan bos bagi tahu, buat apa saja, saya akan bagi bonus. Kita rajin tak? Bos ada kat depan tu. Rajin tak? Rajin. Yang kerja tukang cuci pun kita buat kan? Tapi kita tak sama dengan, kita dengan bos, dengan kita dengan Tuhan tak sama. Malas dia kan? Bila ada orang, baru nampak rajin kan? Dia dalam surah At-Talaq, dia kalau kita duduk dekat traffic light kan, ada polis, kita berhenti tak kereta, lampu merah, ada polis tepi, kita berhenti tak? Berhenti. Sebab apa berhenti? Kita nak cepat ni, lagi nak bersalin ni. Kenapa berhenti? Sebab kita tahu polis sedang tahu. Kita tahu polis sedang melihat. Satu. Yang kedua, satu lagi sebab menyebabkan kita berhenti. Pada dia kopral je. Sebab dia ada kuasa. Sebab dia ada kuasa. Dua je. Satu tahu, yang kedua, kita akan berhenti. Maka begitu juga kita dengan Allah. Kalau kita betul-betul yakin Allah tahu perbuatan kita, yang kedua, Allah berkuasa, kita tak akan berani buat dosa. Kita tak akan berani. Sebagaimana contoh budak yang gembala kambing kan. Umar kata apa pada dia? Kamu jual, kamu ambil duit. Kan? Gembala kambing kata, ini bukan aku punya, ini tuan aku punya. Lah, Umar kata, kamu cakap je kambing dimakan serigala. Duit kamu ambil je lah. Tuan kamu bukan tahu, kambing beratus. Betul juga. Tapi bila aku jumpa Allah, aku nak jawab apa? Tengok. Dia yakin Allah tahu, dia yakin Allah ada kuasa di akhirat besok. Tak jadi. Jadi bila kita yakin Allah tahu, ni Allah tak pernah lupa. Yang kedua, Allah ada kuasa, kita tak akan buat dosa. Dan kita akan sentiasa berlomba untuk buat baik. Jumpa orang je, senyum. Jumpa sampah je, kotek. Tengok selipar berterabur kat luar je, susun. Pernah tak tengok selipar terabur kat luar susun? Kau memang tukang terabur. Kalau mindset kita, ni pahala ni, bulan Ramadan pula, kita pun susun, dapat pahala. Kan?
Kita balik rumah kan, biasa tak kita bagi salam pada semua orang? Pada isteri, pada anak kan. Jumpa orang, jarang kita bagi salam. Sebab ni, keyakinan Allah melihat, Allah mencatat, tak betul-betul meresap dalam hati. Okey, kemudian Allah nak tegur Nabi dan para sahabat. Afatatma'una. Afatatma'una. Apakah patut? Tatma'una daripada tamak, dan jadi bahasa Melayu. Tamak. Ta min ain. Adakah patut kamu tamak? An yu'minu, bahawa untuk mereka beriman. Mereka ni siapa? Ya? Bani Israel. Lakum, kepada kamu, wa qad kana, dan sedangkan adalah fariqun. Apa makna fariqun? Segolongan. Bukan semua, segolongan, minhum, dari mereka, iaitu Bani Israel. Sedangkan ada segolongan daripada mereka, yasma'una, mereka mendengar. Kalam Allah, firman Allah ataupun ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang mana ni? Dalam kitab mereka lah, iaitu Taurat. Sedangkan mereka mendengar ayat-ayat Allah. Lepas mereka mendengar, mereka buat apa? Kemudian mereka yuharrifunahu, mengubahnya. Min ba'di, dari selepas ma'aqalu, akal. Selepas mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui apa ni? Apa yang mereka tahu? Mereka tahu apa ayat Allah yang sebenar. Kemudian mereka tahu juga yang mereka cerita itu adalah yang telah mereka ubah. Mereka tahu, mereka sedar. Jadi apa sebenarnya Allah nak bagi tahu ayat ni? Allah nak tegur siapa? Bukan. Apa dia? Allah nak tegur? Apa kesalahan sahabat? Masih mengharapkan Bani Israel beriman. Bani Israel mana ni? Di Madinah kan. Jadi sahabat ni, khususnya orang Ansar. Orang Ansar ni dia ada kerjasama dengan Yahudi di Madinah sebelum Nabi datang ke Madinah. Jadi mereka sangat mengharap Bani Israel akhirnya beriman supaya mereka dapat jalin kerjasama semula dan supaya Bani Israel akhirnya jadi orang beriman. Dan mereka ni bukan setakat nak, tapi lebih pada nak, iaitu tamak. Saya nak tanya, bagus tak kita tamak nak tengok orang kafir masuk Islam? Bagus ke tak? Bagus kan? Kalau bagus, kenapa Allah tegur? Kenapa kamu tamak sangat ni? Kenapa Allah tegur? Kalau Allah tegur sahabat ni makan banyak, okey kan? Ini tamak nak orang beriman. Bukan. Kenapa tak kena tempat? Sebab Allah bagi tahu sebab tak? Sebab kamu tak patut tamak. Apa sebabnya? Mereka dah baca kitab Allah.
Yang kedua, mereka faham. Yang ketiga, mereka ubah. Yang keempat, mereka sedar apa yang mereka ubah tu salah. Orang macam ni kamu nak tamak lagi, jangan buang masa. Jangan buang masa. Makna tahap jahat dia tu dah. Sekarang kita belum berdakwah apa-apa lagi pun. Jangan dok. Jangan tamaklah, cukuplah orang Yahudi. Berapa kali dah berdakwah? Nabi dan sahabat berdakwah siang malam tak pada orang Yahudi di Madinah? Ya. Jadi Allah tegur, sifat ni sifat baik tak? Sifat baik tapi tak kena tempat. Dia analogi macam ni. Ada dua anak. Satu anak mak suruh kemas bilik. Satu lagi anak mak suruh kemas dapur, kan? Yang suruh kemas bilik ni dia kemas sampai di luar, sampai kat gate luar, kan? Yang kemas dapur dia tak buat kerja. Dua-dua mak marah. Tapi dua-dua marah ni berbeza tak? Yang tak kemas dapur mak marah sebab apa? Sebab cuai. Yang satu lagi mak suruh kemas bilik tapi dia kemas semua sekali sampai halaman rumah. Mak marah juga bukan sebab cuai, sebab mak sayang pada ni. Cukup-cukuplah tu. Kamu dah buat yang aku suruh, kan? Begitulah Allah sayang Nabi dan sahabat. Cukuplah. Kamu dah buat yang terbaik. Boleh faham? Jadi orang macam kita Allah tegur tak? Janganlah tamak. Tegur tak? Okey, cukup Apa dia? Dia hati hitam tu, dia hitam, mati, keras sama. Dia kena beza macam ni. Kalau dia tak beriman langsung, dia tak solat, itu kira hati hitam, hati keras, hati mati. Tapi kalau bercampur, solat pun ya, buat maksiat pun ya, itu hati apa? Penyakit. Ada penyakit. Dia solat sebab apa? Ada nilai-nilai iman. Dia buka aurat sebab apa? Ada nilai-nilai syahwat ataupun nafsu. Sebab itulah Nabi, walaupun dia Rasulullah, walaupun dia dijamin syurga, tapi Nabi ada risau tak? Hati Nabi sendiri. Dia risau tak pasal hati dia? Risau tak? Tak risau ke tak? Nabi ialah Rasulullah, manusia terbaik, kan? Dijamin masuk syurga. Yang pertama masuk syurga. Syurga pula paling tinggi. Walaupun begitu, Nabi ada tak kerisauan tentang hatinya sendiri? Ada. Apa dalil? Subhanallah. Nabi selalu baca doa, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Dan sahabat ada tak risau? Sahabat-sahabat ada tak risau hati dia takut daripada hati yang salim bertukar menjadi hati yang marid? Ada tak sahabat yang risau? Ada. Siapa? Apa yang dia risau? Umar sendiri risau, takut hati dia jadi munafik. Munafik tu makna marid, kan? Subhanallah. Walaupun dia dijamin ahli syurga. Begitu juga Hanzalah. Hanzalah seorang sahabat Nabi. Dia bercakap kat kuat, qad nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Dia rasa diri dia munafik. Itulah kerisauan orang beriman. Maknanya yang jenis rasa okey tu, KO lah tu. Saya okey dah. Solat pun jaga, kan? Solat tarawih pun baca setengah juzuk, kan? Setiap malam. Itu KO lah tu. Lepas tu kata Imam Hasan Basri, siapa yang rasa dia tidak ada sifat munafik, dia munafik. Siapa yang rasa dia ada sifat munafik, dia beriman. Boleh faham? Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia kata apa Abu Bakar?
kalau sebelah kaki aku dah masuk syurga, aku masih belum rasa aman, iaitu aku betul-betul selamat daripada neraka. Sehinggalah dua-dua kaki aku masuk syurga. Orang macam Abu Bakar takut. Kita kalau sebelah kaki dah masuk syurga, confident tak? Oh, tak mestilah. Dah sebelah kaki tak, okay, satu kaki lagi masuk neraka kan? Itu kita, Abu Bakar tak. Begitu juga Abu Zar Al-Ghifari, dia kata apa? Sebab dia takut pada azab, dia takut hati bertukar, berbolak-balik, dia kata alangkah baiknya aku menjadi satu pokok yang dicantah, yang ditebang, habis cerita. Dan kata Ibnu Abi Mulaikah, dia seorang tabi'in, dia kata ke jumpa 30 orang sahabat. Dia sempat jumpa 30 orang sahabat. Dan dia dapati semua 30 orang sahabat. Sahabat ramai. Tapi yang dia sempat jumpa 30 je. Tapi semua 30 ni rasa takut ada sifat munafik dalam diri mereka. Subhanallah. Cuba bayangkan kalau kita tak tadabbur kan. Kita rasa okey tak? Okey dengan solat 5 waktu. Okey, cukup ah. Ada soalan? Ada soalan daripada Zoom? Apa beza tiga jenis hati tadi, qalbun salim, qalbun marid dengan qalbun qasi, dengan nafsu mutmainnah, nafsu lawamah dan nafsu amarah bisu? Dia nafsu mutmainnah tu dia lebih kepada hasil daripada hati yang salim. Kalau hati yang salim, dia akan melahirkan jiwa yang tenang. Sebagaimana Nabi kata, dalam badan manusia ada seketul daging. Kalau seketul daging, itu hati itu adalah baik, seluruh anggotanya akan jadi baik. Seluruh anggotanya akan jadi tenang. Mulutnya tak celupar kan. Dia boleh tahan marah dia, boleh kontrol. Ada musibah pun dia tenang, dia reda, dia syukur. Jadi nafsu tu lebih kepada hasil daripada hati. Ya, sama-sama. Jadi kita dah sebut ada berapa tadi ciri-ciri hati yang salim? Pertama tadi? Tenang kan? Tenang. Tapi tenang dengan apa? Zikir. Kalau tenang dengan urusan dunia, bukan. Itu talbisu iblis. Yang kedua, lapang hati untuk terima. Dia contohlah, dia tutup aurat rasa seronok je. Orang lain panas, macam nak meletup. Dia macam duduk dalam aircon je. Itu tanda tu. Dan yang ketiga saya sebut tadi, apa dia? Ciri-ciri hati qalbun salim. Yang ketiga tu. Ini penting ha? Apa dia? Bukan. Sentiasa rasa takut. Wajilah. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Qulubuhum wajilah. Orang dah beriman, dah bersedekah, tapi hati mereka tetap rasa wajilah, takut. Itu ciri-ciri qalbun salim. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Ada soalan lagi daripada Zoom? Bagaimana Nabi ruqyah dengan surah Al-Baqarah? Kenapa syaitan lari daripada surah ini berbanding surah lain? Kenapa syaitan lari daripada surah Al-Baqarah? Wallahu alam, dalam hadis tak sebut. Cuma Nabi sebut secara umum, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan lari. Apa sebab? Apa rahsia surah Baqarah? Nabi tak sebut. Mungkin sebab surah tu panjang sangat ke? Wallahu alam. Tapi kita tak bacakan surah Baqarah. Kita ambil apa? Ayat kursi tu. Yang ayat 255 je. Ada soalan lagi?
OTG. Kita dah lancar yang terbaru lah, tapi kita dah lancar sebelum ni, iaitu OTG untuk juzuk 29. Kita boleh dengar di mana-mana dengan hanya menggunakan telefon sahaja, walaupun tidak ada internet. Cucuk je boleh tengok rakaman tadabbur semua surah-surah dalam juzuk dia ke-29, walaupun tak ada internet. Cucuk kat telefon je. Harga dia 100. Harga dia 120. Kalau iPhone, ini untuk orang kaya ni 150. 160. Siapa nak boleh berurusan dengan Izdaharuddin. Tak ada? Tak ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, cukup setakat ni. Dan saya pastikan lepas ni kita masa makan jangan lebih suka daripada masa kelas tadabbur. Besok macam biasalah. Tak payah kok. Ya ke? Nak panggil apa? Program apa? Besok ada program khas dengan pelajar UniKL sebelum berbuka antara pukul 6 petang hingga pukul 7. Jadi kita akan buat live. Kemudian kelas malam besok macam biasa. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان